Apa guys, semat gila lah bila tadi ekor. Gangster. Hello guys, kita kembali lagi dalam minggu ni. Video kita pada minggu ini adalah video yang sangat special. Ini adalah video yang pakcik dah plan lama dah sebenarnya benda ni. Pakcik memang dah plan nak buat pakcik punya RS ni lebih jahat, lebih gangster dan lebih ganas daripada yang sedia ada. Macam yang korang tahu, selama ni RS pakcik ni dia punya appearance dia memang appearance motor standard. Motor standard yang just ada sikit-sikit aksesori lah. Benda-benda simple je lah pakcik buat. Jadi dalam video kali ni, kita punya motor RS ni akan bermula dia punya transformasi menjadi jahat. So apa yang pakcik akan buat dalam video kali ni, kita akan buang ni kita punya ekor ni, ekor yang panjang ni, kita akan tukar dia kepada fender eliminator. Kita akan pasang orang kata buang ekor lah, sunat ekor lah kalau senang cerita. Dan apa yang akan pakcik pasang adalah ini dia guys. So inilah dia apa yang pakcik akan pasang untuk ganti kita punya ekor ni, supaya dia nampak lebih jahat dan garang, ataupun dia lebih kepada cup brick style. Korang jangan jealous kalau pakcik punya motor dah makin muda walaupun pakcik tua. Okay, so ini benda ni, benda ni macam biasalah, mestilah pakcik beli daripada Shopee. Okay, so ni pakcik beli dekat Shopee. Nama dia number plate bracket kot ke apa, nanti pakcik akan letaklah link dekat bawah. Harga dia pakcik beli RM70. Dia memang untuk ganti betul-betul lah, ikut lubang untuk RS punya. Okay, so kalau korang yang tak nak spend terlampau mahal untuk benda ni pun, pakcik ada tengok sebenarnya yang universal untuk nombor plate punya bracket. Yang tu biasa pakcik jumpa dalam RM40 ke RM50 jugalah kalau yang pakcik jumpa. Jadi sebenarnya dia tak banyak beza, sebab tu pakcik terus ambil yang memang khas untuk RS. Dan ni dia punya brand adalah brand Rapido guys. Okay, so ini adalah brand Rapido punya number plate bracket. Dan dia juga datang sekali dengan tempat untuk kita letak kita punya signal. Kalau kita nak letak signal yang capang terkeluar juga, kita boleh letak. Tapi untuk kali ni pakcik rasa pakcik tak akan buat. So pakcik punya motor untuk kali ni akan nampak lebih garang dan jahat. Tapi bila kita dah buang kita punya signal capang tu, korang kena tanggung sendiri. Korang kena faham apa risiko yang korang akan dapat, iaitu adalah kemungkinan kalau korang kena tahan dekat roadblock ke, kalau kena saman, tolong jangan marah JPJ atau polis. Marahlah diri sendiri sebab keputusan untuk buang korang punya signal. So jadi macam biasa guys, apa-apa modifikasi yang korang buat, korang kena siap sedia dengan dia punya risiko dan korang kena bertanggungjawab sendiri. Kalau korang rasa tak nak ambil risiko, korang boleh je pasang je signal dekat luar ni, kiri kanan. Korang boleh beli signal lain, sebab kalau nak pakai signal yang original RS, dia memang kelakar sebab dia ada benda besar dekat tepi ni. Maybe korang boleh cari signal-signal yang murah, sama ada dekat mesti DIY pun, cik rasa ada je banyak jual yang signal aftermarket. Korang boleh je letak dekat sini. So dalam video kali ni, mungkin tak semua step yang akan pakcik tunjuk ni apply kepada korang. Macam pakcik punya ekor, sebenarnya ekor pakcik ni pakcik dah tukar kepada ekor aftermarket. Tapi pakcik still menggunakan dia punya signal. Ada pakcik pasang signal dekat luar, jadi dia still ada wire signal dekat kita punya ekor. Jadi bila kita ada wire signal dekat ekor, kita tak boleh terus buka ekor dan pasang kita punya bracket nombor plate ni. Sebab apa? Kita kena buka kita punya cover set, sebab dia punya wiring untuk signal duduk dekat dalam kita punya cover set. Jadi pakcik cadangkan korang tengok dulu video ni penuh-penuh. Pastikan korang tahu apa yang korang perlu buat. Sebagai contoh, kalau korang yang dah memang buang capang signal belakang tu, korang dah masukkan signal dekat dalam korang punya lampu dalam ni kan. Untuk korang yang dah tak ada signal pada fender ataupun ekor ni, korang dah tak perlu nak susah payah buka cover set macam pakcik buat. Korang just perlu buka ekor dan pasang korang punya bracket nombor plate tu. Okay, jadi kita akan mulakan kerja kita untuk hari ni dengan tengok apakah barang-barang yang akan kita perlukan.
Okay guys, ni semua barang-barang yang akan kita guna untuk kita punya kerja hari ni. Memang banyak sikit kita punya barang. Jadi apa yang kita perlukan adalah kita punya Allen key. Ada beberapa saiz yang kita perlu, 4, 5, 6. Kita juga perlukan screwdriver. Screwdriver kalau yang pendek ni senang untuk bagi pakcik, senang untuk buka skru yang dekat bawah kerusi nanti. Lepas tu kita juga perlukan ni, kita perlukan spanner. Ni untuk buka kita punya spoiler belakang tu, dengan ada beberapa nut yang akan kita gunakan. So spoiler belakang saiz 14, and nut yang kita akan buka dekat cover set tu nanti adalah saiz 8 kalau tak silap pakcik. Okay, so tu selesai barang-barang untuk kita buka kita punya cover set. So seterusnya ini adalah barang-barang yang akan kita gunakan untuk kita pasang kita punya echo tu, dan juga untuk buat wiring untuk kita punya wire lampu dekat number plate tu. Okay, pakcik akan gunakan pisau, clipper, yang ni pun pemotong wire. Ini untuk memudahkan pakcik lah nak buat dia punya wiring tu semua nanti. Lepas tu pakcik juga perlukan ni wiring tape. Wiring tape ni kita akan guna untuk tutup lubang dekat bahagian bawah kita punya echo tu nanti. Lepas tu kita juga perlukan ni. Ni adalah kita punya wire management. Dia clip untuk kita manage kita punya wire supaya nampak kemas. Kita juga perlukan beberapa saiz untuk kita punya shrink tube, supaya kita punya kerja wiring lebih kemas. So last sekali kita juga akan perlukan ni dia. Ni adalah washer yang tebal sikit. Ni untuk kita letak dekat bahagian kita punya echo tu nanti. Bila kita pasang kita punya tail tidy tu ataupun kita punya number plate bracket tu dekat dia punya bahagian bawah skru untuk masuk kepada kita punya body, dia macam ada lubang, ada tinggi sikit, ada jarak antara nut dengan body. Jadi pakcik gunakan washer ni untuk dia jadi lebih kemas lah. Washer ni macam biasa, mestilah ini adalah salah satu daripada washer pakcik dapat daripada set washer yang pakcik beli dekat kedai RM2 ataupun kedai Echo. Tanpa membuang masa, jomlah kita start kita punya kerja hari ni sebelum hari makin gelap dan hujan. Jom guys. First kali kita kenalah buka kita punya seat. Kita nak buka seat guna kunci, pusing. Dah terangkat. Pastikan korang buka seat dulu. Untuk korang yang belum pasang damper macam kat pakcik ni, supaya kita punya seat ni boleh tahan ni kan, pakcik cadangkan untuk pengguna-pengguna RS, silalah pasang seat damper tu supaya korang lebih mudah. Lagi-lagi kalau korang yang dah macam pakcik, dah tukar kita punya box kat depan tu, pasang kita punya GV center box kan, yang tu memang sangat-sangat penting kita pasang kita punya seat damper ni. Sebab apa, dia punya bukaan ni kalau korang tengok memang sangat sikit. Kalau korang nak pegang waktu setiap kali isi minyak, korang boleh bergaduh dengan seat ni. So first kali apa yang kita kena buka adalah kita kena buka kita punya spoiler ni guys. Walaupun spoiler ni pakcik dah tukar, walaupun nampak macam lain, nampak memang sangat jahat. Tapi apa yang pakcik nak bagi tahu, dia punya skru dia sama je ada 4 dekat sini. Kita akan gunakan spanner saiz 12 untuk buka 4 nut dekat sini. Dan seterusnya kita akan buka 2 skru menggunakan screwdriver. Dekat sini satu, dekat sini satu. Dan seterusnya kita ada lagi 2 skru duduk dekat bawah Dekat sini satu, dekat sini pun satu lagi dekat bawah ni. Okey. So lepas kita dah buka kita punya spoiler, kita buka 2 skru dekat sebelah kiri, 2 skru dekat sebelah kanan ni. So kita punya cover set ni dekat bahagian atas sebenarnya dah boleh buka, tapi kita kena cabut-cabut semua klip-klip yang duduk dekat area sini So senang je, korang just tarik-tarik je. Tarik-tarik je macam tu. Sama juga dengan sebelah kiri. Okey. So bila korang dah buka semua cover set dekat klip-klip dekat depan ni, korang perlu tarik benda cover set bahagian atas ni ke belakang guys. Kenapa kita kena tarik ke belakang? Jom pakcik tunjuk. Jadi kalau korang tengok dekat bawah ni, kita akan ada satu lagi dia punya macam tu penyangkut tau sebenarnya. Belakang ni dia ada penyangkut dengan kita punya cover set hitam ni. Dia punya penyangkut tu, kalau kita dah tarik-tarik semua cover set ni kan, kalau kita terus tarik sekali yang atas belakang ni, dia akan patah macam yang pakcik punya. Nanti kita akan tengok macam mana bentuk bila dah patah. Tapi sebenarnya cara dia bila kita dah buka semua klip-klip dekat bahagian depan, kiri, kanan semua tadi, kita punya cara untuk buka cover set dah tolak dia ke belakang guys. So cara yang sebenar, pastikan korang dah cabut-cabut dia punya klip semua kiri kanan ni. Korang kena tolak dia ke belakang macam tu guys.
So apa yang pakcik nak elakkan daripada korang punya cover set terjadi adalah ni dia yang patah ni kat ujung ni, kalau korang nampak. Dua-dua ni dah patah, sepatutnya dia tutup lurus lah. Ada macam ada tempat untuk sangkut dekat dalam. Tapi sebab pakcik dulu mula-mula buka cover set dulu tak pandai sangat kan. So pakcik main belasah je, main tarik je semua, patah dua-dua. So pakcik nak pastikan korang tak buat kesalahan yang sama macam pakcik. Korang lepas dah buka semua klip-klip yang kat bahagian tepi-tepi ni, pastikan korang tolak cover set ni ke belakang. Okay guys, so seterusnya bila kita dah buka cover set bahagian atas, kita kena buka cover set kita dekat sebelah kanan ni guys. Untuk buka cover set yang sebelah kanan ni, cara dia adalah kita kena buka 3 skru. Satu dekat atas ni, and lagi 2 duduk dekat bawah ni. Satu sini, satu dekat sini. Okay, ini untuk buka kita punya cover set yang putih dekat bahagian kanan ni. So bila dah buka 3 skru tadi tu, kita dah boleh tarik kita punya cover set ni. Sebab dia ada banyak klip dekat bahagian bawah ni. So kita just tarik je. Dekat sini ada 2 dengan dekat sini ada 2. Okay, so lepas tu kita punya cover set dah boleh cabut. So seterusnya kita dah boleh access kita punya wiring semua. Ni adalah wiring kita punya lampu, kita punya signal, kita dengan lampu nombor plate So wiring semua dah boleh access. So kita dah tak perlu buka dah. Optional kalau korang nak lebih senang nak adjust kat sini, korang just buka satu lagi nut dekat sini. Kalau korang nak lebih senang nak access korang punya wiring. Jadi kenapa pakcik buka semua cover set ni, nak bagi nampak wiring ni? Sebab kita nak cabut semua wiring yang kita tak perlukan. Sebab kita akan cabut kita punya ekor ni kan. Jadi macam yang pakcik dah cerita tadi daripada awal video tadi, kalau korang yang masih lagi ada signal capang dekat belakang, dekat luar ni, apa yang korang perlu buat, korang kena cari wiring untuk korang punya signal. Lepas tu korang juga perlu cari wiring untuk korang punya lampu yang belakang ni So sebab ni pakcik buat 2 signal kan. Signal yang dalam dengan signal luar sekali. Jadi dia punya wiring ada double lah dekat sini. So pakcik akan lebih mudah lah untuk pakcik nak cari dia punya signal. Lepas tu juga kita akan ni kita punya lampu untuk yang belakang tu. Kita punya lampu nombor plate. Tapi pakcik tak akan guna dia punya mentol ni. Sebab kita punya bracket untuk nombor plate tu, dia datang sekali lampu. So kita just kena buat balik dia punya wiring. So pakcik rasa pakcik akan guna wiring yang sama. Maybe nanti pakcik akan potong. Sebab apa, wiring yang dia bagi tak cukup panjang Jadi untuk korang yang tak tahu, kita sebenarnya masih boleh gunakan kita punya kabel tie yang lama. Kita tak perlu nak potong pun. Yang penting adalah kita kena buka, cari dia punya pengepit yang tempat kunci tu. Kita tekan dia ke bawah. Dan selepas tu kita boleh tarik je. Macam tu. So kita buat je lah sampai dapat buka habis. Pakcik rasa pakcik akan buka lah cover set bawah ni supaya pakcik lebih mudah lah nak tunjuk kita punya wiring signal semua, supaya korang lebih faham So macam yang pakcik tunjuk tadi, kalau kita nak buka kita punya yang hitam dekat tepi ni, cover set tepi ni, kita just perlu spanner saiz 8. Kita buka ada nut satu kat bawah ni. So dengan tu kita dah boleh buka dia dengan lebih luas lah. So kat sini pakcik akan tunjuk wiring yang akan kita cabut. Untuk kita punya signal, dia punya signal dia kita kena ambil yang ni yang ada oren, yang ada double macam ni, dengan yang color hijau apa yang ni macam biru laut kot. So kita ambil 3 wire ni. So untuk setiap signal ni dia ada 2 wire sebenarnya daripada signal kiri dan 2 daripada signal kanan. So satu adalah warna biru dan satu warna oranye. Tapi yang warna hijau gelap ni dia gabung jadi satu So jadi kita buka dulu semua ni. So macam pakcik just nak cabut wiring yang untuk signal dekat pakcik punya ekor. Wiring tu hari tu pakcik just tap je dekat sini. Pakcik just buka je balik wire yang ni. So kalau korang yang nak tahu macam mana cara pakcik buat signal ada 2 dekat belakang tu, korang boleh buka pakcik punya video yang pakcik pasang ekor tu. Dalam tu pakcik ada explain macam mana pakcik buat. Dalam ni pakcik akan tunjuk lah, sebab benda ni pakcik just nak cabut je. Okay. So sekarang ni 2 wiring daripada signal kiri dengan kanan yang untuk luar dekat ekor tu pakcik dah cabut.
So ini hanyalah wiring untuk signal yang duduk dekat dalam kita punya casing echo belakang ni. Jadi untuk kerja hari ni pakcik akan buang echo dan pakcik tak akan pasang signal dekat echo. Kali ni pakcik akan buat hanya ada signal duduk dekat bahagian dalam kita punya casing lampu belakang ni je. So dia nampak lebih ganas dan jahat Okay, so cara kita nak masukkan balik kita punya wiring signal ni. Wiring untuk yang hijau ni, hijau gelap dua ni, dia akan masuk dekat tempat yang sama. Macam ni dia ada dua lubang ni, kita masukkan je. Seterusnya warna oren ni dia akan masuk dekat yang warna oren. Basically kita akan masuk ikut warna je lah. Benda ni memang senang je guys. Sepatutnya korang semua boleh buat je, tak ada masalah langsung. So yang biru cair ni, biru laut ni akan masuk dekat tempat biru ni juga. Okay. So ini adalah wiring untuk kita punya signal. So kita dah settle untuk kita punya signal. Seterusnya kita akan tengok ni guys, ini adalah kita punya lampu ni. Lampu kita punya echo ataupun lampu kita punya nombor plate. Yang ni kita akan tukar wiring dia, kita akan potong nanti dan kita akan sambungkan kepada wiring dekat lampu pada kita punya bracket nombor plate. Yang tu kita akan buka dulu, nanti pakcik akan tunjuk. So yang ni kita akan biar dulu kat sini. So sekarang ni kita punya wiring signal dah boleh cabut. Kita bagi dia lebih mudah untuk kita tarik kejap lagi. Jadi wiring semua kita dah okey, dah cantik, kita dah takkan kacau dah. Ini kita boleh tutup balik. Function dia tak nak bagi dia kotor lah, tak nak berhabuk, tak nak bagi kena air sangat. Okey. Apa yang kita buat seterusnya adalah dah sampai waktu yang kita tunggu-tunggu, iaitu waktu untuk kita cabut kita punya echo. Okey, so cara kita nak buka kita punya echo belakang ni, yang ni memang sangat mudah. Kita just perlu buka ni Kita ada 4 skru dekat bawah ni. 1, 2, 3, 4. Dia 2 depan, 2 belakang. So yang ni cara dia kita akan gunakan Allen key. Sebab pakcik punya skru ni gunakan skru daripada pakcik punya rack untuk box tau. Jadi dia punya skru ni maybe lain sikit daripada korang punya skru yang asal. Maybe korang kena tengok lah. Kalau tak silap pakcik, kalau original punya skru echo untuk RS dia pakai spana rasanya, tapi pakcik tak pasti saiz apa. So korang just perlu buka 4 skru yang sama ni dekat sini. Jadi untuk korang guys, kalau korang yang nak tahu macam mana cara kita nak masukkan signal daripada yang asal kepada duduk dekat dalam kita punya housing lampu ni, korang boleh tengok dalam video yang pakcik dah buat berapa tahun lepas dah. Korang boleh tengok video tu. Ataupun kalau korang nak tahu macam mana cara kita nak buat kita punya signal ada dua, maksudnya double signal. Satu kita masuk dalam casing, tapi kita juga nak kekalkan signal dekat luar. Yang tu korang boleh tengok cara pakcik pasang pakcik punya echo ni yang sebelum ni guys. So kita bila dah buka 4 skru tu, kita punya echo dah boleh cabut. So kita perlu tarik je lah kita punya wiring yang signal yang kita dah cabut tadi. Ini adalah sebab kenapa pakcik cakap tadi kita kena buka kita punya cover set dekat atas ni dulu untuk orang yang ada signal dekat luar. Tapi untuk orang yang dah memang masukkan signal ke dalam, dah tak ada signal masuknya dekat luar, dia tak perlu nak cabut pun sebenarnya cover set. Tapi kalau dia nak tukar wiring untuk lampu nombor plate tu, yang tu maybe dia kena buka. Tapi kalau dia just nak potong and sambung dengan wiring baru, tak perlu buka pula sebenarnya cover set atas tu. So ini adalah pandangan yang lebih dekat lah dekat kita punya bracket untuk nombor plate ni. Kita kalau waktu pakcik beli tu, dia akan pasang pre-assemble dia tak akan pasang ni lagi, benda dia bagi seketul-seketul. Jadi ni pakcik just pasang je skru ni, belum ketatkan lagi pun sebenarnya. Okay, so ni juga ada kita punya wiring ni wiring pakcik tutup sebab hari tu tak nak bagi dia terbang-terbang Jadi lagi satu lagi pakcik nak tambah, macam yang pakcik cakap tadi, pakcik takkan pasang lagi signal untuk yang bahagian luar ni. Jadi pakcik akan cabut lah yang kiri kanan ni Okay, so pakcik nak ketatkan semua skru, kecuali yang ni yang ni pakcik belum nak ketatkan lagi. So nanti bila kita dah pasang dia punya motor, ni kita punya number plate ni kita boleh adjust tau. Kita nak bagi dia tegak ke atas ke bawah ke, yang ni nanti pakcik akan adjust dan ketatkan lepas pakcik dah pastikan dia punya kedudukan yang pakcik nak lah. Okay, so pakcik dah ketat-ketatkan semua skru-skru yang perlu. So jom kita cuba pasang dekat kita punya motor, tengok macam mana guys. Pakcik tersalah tadi, yang pakcik tunjuk tadi yang bahagian atas ni pakcik terpasang terbalik
Okay guys, so macam yang korang tengok ni, wiring dia macam akan agak terdedah sikit. Pakcik rasa dia macam kurang kemas dan kurang cantik. So pakcik akan cuba gunakan ni shrink tube ni. Apa yang pakcik nak buat kat sini, nanti bila kita dah siap nanti dia punya wire ni akan ada balutan dekat luar. So dia macam lebih kemas dan lebih selamat lah So wiring kita semua dah dikemaskan dan diprotect oleh kita punya shrink tube kat luar ni. So jom kita pasang dulu kat motor, kita tengok macam mana Jom. Sekejap guys, pakcik rasa sebelum kita pasang kita punya eco ni, kalau kita perasan dekat bawah ni kita akan ada lubang tau. Kalau dulu waktu kita ada eco, dia ada penutup yang kita boleh tutup lubang untuk wiring kat sini. So pakcik rasa better kalau kita tutup dekat sini dulu, and then kita just tebuk lubang sikit je untuk masuk kita punya wire, and then dia pakcik rasa dia akan lebih kemas lah. Takut nanti kalau biar berlubang macam ni, kita punya kotoran ni semua habis percik kat dalam ni, jadi tempat untuk perkumpulan habuk atau pasir kat dalam ni. So ni pakcik dah siap pasang pakcik punya kita punya bracket nombor plate ni. Kalau macam korang tengok, dia sekarang ni dah tak ada lubang sebab tadi pakcik dah letak tape guna pakcik punya electrical tape tu, yang warna hitam tu kan, yang kita biasa buat wire, balut wire tu kan. Jadi pakcik gunakan tu, tutup semua lubang tu dulu. Lepas tu nanti bila kita nak masukkan kita punya ni wiring untuk kita punya lampu nombor plate ni, kita nanti barulah pakcik akan toreh sikit je lubang and then masukkan dia punya wiring. Sebab apa, pakcik tak nak ada lubang besar, and harap-harap dengan cara tu dia punya lubang ni tak akan jadi tempat untuk kita perkumpulan sampah daripada tayar. Okay guys, so pakcik baru pasang 2 skru dekat atas ni je. Untuk skru bawah ni kalau korang tengok, dia punya bahagian ni ada terkeluar sikit ya guys. So pakcik rasa pakcik perlukan washer tau. So macam yang korang tengok ni, tadi pakcik dah cuba masukkan satu washer sekali dengan ni kan. Bila pakcik masuk, so bila pakcik dah pakai washer ni, barulah kalau nampak ni dia pegang lebih kemas dengan kita punya bracket nombor plate ni. Jadi kalau korang nak tahu, macam biasa pakcik punya washer ni, macam biasa pakcik beli macam set-set yang washer yang pakcik guna sebelum ni, semuanya daripada kedai RM2 ataupun kedai Eco. Pakcik sangat-sangatlah sarankan korang pergi kedai Eco atau kedai RM2 lepas habis kita punya PKP ni. Carilah washer ni, set washer ni banyak-banyak, beli je, simpan. Kalau korang perlu, benda dah ada. So sebelum kita ketatkan kita punya skru yang kat sini untuk kita adjust kita punya kedudukan ni kan, mestilah apa yang kita kena buat, ambil kita punya nombor plate dulu, pasang, dan kita tengok macam mana kedudukan yang kita rasa lebih sesuai. Okay guys, so ni pakcik just pakai nombor plate yang lama je. Kalau korang nampak ni memang nampak buruk dia ke dalam dia lagi kecil daripada kita punya bracket ni. So memang nampak buruk. Pakcik memang ada plan nak tukar sebab dia punya bahagian depan ni pun memang dah pecah-pecah dah sebenarnya sebab dah lama kan nombor plate ni. So pakcik memang ada plan nak tukar, tapi pakcik still belum decide lagi sebenarnya nak buat nombor plate yang petak macam ni ataupun nak buat nombor plate yang memanjang. So korang rasa kan nombor plate apa yang sesuai kalau dengan Eco yang dah jahat macam ni. Jadi pakcik nak minta tolong dengan korang untuk bantu pakcik pilih nombor plate yang jenis macam mana yang pakcik patut buat lepas ni. Korang tinggalkan je komen dekat bawah. Nanti pakcik akan baca and nanti pakcik akan update korang. Okay guys, so sekarang pakcik dah dapat kedudukan yang pakcik nak. Pakcik nak bagi dia macam ni sikit lah. So dia macam ngam lah, dia macam nampak satu line dengan tayar macam tu. Okay, nice. So ni kita punya kedudukan. Dan seterusnya kita akan start buat wiring untuk kita punya lampu nombor plate. Okay, so cara dia, kita just toreh sikit je lubang. Macam tu. And kita cuba congkil, masukkan kita punya wire kat dalam lubang tu. Seterusnya untuk membuatkan wire ni kemas, pakcik ada idea. Okay guys, so ni adalah pemegang wire clip untuk wiring supaya dia duduk setempat untuk dia kemas lah. So pakcik akan gunakan ni, letak dekat bahagian bawah. Nice kan guys? Nampak kemas.
wiring pun nampak lebih cantik dan dia tak nampak berserabut lah. So kita dah settle dekat bahagian bawah. Jom kita naik ke bahagian atas untuk kita settlekan wiring kita punya lampu dia. Okay, jom. Macam plan pakcik, sebenarnya boleh je kalau kita nak cabut terus wiring ni semua seketul, buang and kita buat wiring baru. Tapi pakcik malas. Sebab apa? Satu, wiring yang dia bagi ni pendek, maksudnya pakcik kena sambung lagi. And then lagi satu, untuk soket dekat yang nak sambung kepada dia punya kaki tu, soket tu pakcik tak ada. Jadi pakcik tak ada masa nak pergi cari. Kedai pun tak tahu mana yang buka. Maklumlah sekarang still lagi under PKP. So sekarang kita just akan potong wire yang asal, sambung dengan wire yang baru. So wire dia pakcik akan potong lebih kurang dekat di sini lah, supaya dia ada ruang untuk kita buat kita punya kerja lagi. So kita punya mentol yang lama ni kita boleh simpan je lah So kita ada dua wire. Satu wire hijau, satu wire coklat. Untuk daripada kita punya nombor plate, kita ada merah dengan hitam. So macam mana kita nak tahu dia punya sambungan? Kita cuba dulu. So pakcik rasa dia punya hitam akan pergi dekat hijau, tapi kita cuba dulu. Dan kita cuba yang merah ni dekat kita punya coklat. So bila kita dah buat ni, kita cuba dulu kita punya lampu betul ke tak kita punya wiring. And yes, betul, kita punya lampu memang menyala. So kita punya sambungan, dia punya positif negatif dia betul. So kita dah boleh buat yang permanent punya sambungan lah. So untuk nampak lebih dekat, ni pakcik tunjuk zoom sikit bagi lebih jelas. Kita punya sambungan untuk positif negatif wiring dia, sambungan yang kita buat adalah hitam ni akan pergi kepada warna hijau, warna merah ni akan pergi kepada yang warna coklat. Okay, so wiring kita dah siap. So untuk memperkemaskan kita punya wiring, mestilah kita akan sekalikan dia semua wire kat sini. Dan kita akan kabel tiekan dia lah. So guys, sebenarnya kita punya wiring dah siap, dah boleh kemaskan. Macam biasa kita akan gunakan kabel tie, macam yang pakcik dah buka daripada awal tadi. Pakcik akan pakai balik je kabel tie yang sama, sebab pakcik tak suka membazir. Okay guys, so macam mana kita punya rupa motor. Lepas kita dah buang kita punya kotor ni cuci ni. Lepas kita dah buang kita punya ekor, dia dah jadi lebih jahat dengan tanduk ni. Dengan dia punya ekor dah macam style MotoGP. Tapi pakcik rasa nombor plate ni macam agak besar kan. So macam pakcik dah cakap tadi, korang rasa macam mana style nombor plate yang sesuai untuk pakcik letak dekat pakcik punya ekor baru ni. Sama ada buat memanjang ataupun ke bawah. Korang tinggalkan komen dekat bawah, bagi tahu dekat bawah macam mana style nombor plate yang paling sesuai. And kalau korang tahu dekat mana tempat nak buat nombor plate yang cantik dekat area rumah pakcik ni, area Gombak ataupun area Batu Cave ke, area Setapak ke, area mana yang dekat-dekat lah, boleh bagi tahu dekat pakcik. Nanti kita akan sama-sama pergi usah kedai tu So kalau kita dah buang kita punya ekor ni, kita akan ada satu masalah tau guys. Korang kena ingat apa function sebenar kita punya fender ataupun ekor tu. Dia punya function utama adalah untuk menghalang kita punya air air daripada tayar bila hujan ke apa, dia percik naik ke atas tau. So bila kita dah buang kita punya fender tu, kita akan ada satu masalah, iaitu kita akan ada masalah kotor dekat belakang baju. Sebab bila kita lalu jalan waktu hujan ataupun ada jalan yang basah berair, air daripada tayar memang akan percik naik sampai atas tau. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah tu, korang kena tunggu dalam video yang akan datang. Kita jumpa lagi dalam minggu depan untuk kita tahu apa yang akan pakcik buat dekat bahagian belakang pakcik punya motor ni. So kita punya video untuk hari ini dah habis. Sampai ni je kita punya kerja untuk pembuangan ekor kita ataupun sunat kita punya ekor. Jadi macam biasa guys, kalau korang suka video-video yang macam ni, jangan lupa untuk like video ni dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Kalau korang ada apa-apa persoalan, tinggalkan komen dekat bawah. Nanti insyaAllah kalau ada masa pakcik akan jawab. Untuk korang yang baru je sampai dekat channel pakcik, pakcik ucapkan selamat datang. Dan jangan malu-malu untuk subscribe pada channel pakcik dan tekan butang loceng dekat sebelah dia tu untuk dapatkan notification setiap kali pakcik upload video. Jadi hari pun dah hujan ni, pakcik pun nak kena siap pergi ke tempat lain pula. Selekeh sama stop.